mereka tu macam Nabi Muhammad tak pernah pun ajar kat kita, tapi kita buat perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atid dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan perkara yang sesat itu akan pergi ke neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah lindungi kita, kita semua dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya hanya kepada Allah sahajalah yang kita puji, yang kita memohon ampun, yang kita pujilah, kita puji, kita mohon ampun kepadanya saja. Dan semoga Allah lindungi kita semua dari kejahatan dan perbuatan, amalan-amalan dan keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab apa kita nak doa daripada doa supaya Allah lindungi kita dari keburukan. Contoh siapa-siapa pun yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Contohnya macam Allah ada beri petunjuk kepada budak ni, so tak ada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Macam sekarang kita semua ini Allah pilih. Faham? Allah yang pilih untuk menghadiri majlis pada malam ini. Kalau Allah tak pilih kita, mungkin kita sekarang ni tengah tidur, tengah tengok TV, tengah lepak semua. So jadi kita perlulah bersyukur pada malam ini kerana Allah telah pilih kita untuk join perbincangan ataupun tazkirah ataupun talk pada malam ini. Dan marilah kita berdoa kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah berikan rahmat kepadanya, keselamatan serta barakah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Mana semua senyap. Baiklah, tanpa meluangkan masa, marilah kita mengenali siapakah yang akan memberikan kita tazkirah atau talk pada malam ini. Korang mesti macam, siapa tu malam ni kan yang akan bagi talk. Okay. Pada malam ni, bak kata pepatah. Suara jelas tak pelajar? Ke suara Amar macam slow? Jelas okay, jelas. Bak kata pepatah, bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Okay. Baiklah. Wah, semua jelas. Mantap. Baiklah, ready nak kenal? Okay. Nama yang diberi Ustaz Ali bin Rizal Shah. Beliau berasal dari Sabah. Beliau berumur 22 tahun. Ustaz Ali juga merupakan mahasiswa Fakulti Syariah, takhusus fiqh wa usuluh di University Al-Albaid Jordan. Bukan kaleng-kaleng tu. Perjalanan belajar beliau, maknanya dari kecil dia belajar. Beliau sekolah di pondok pesantren Tahfiz dan IT Darul Fitrah dari tahun 2014 hingga 2017. Maknanya 2014, 15, 16, 17, 4 tahun dia sekolah di pondok pesantren tu. Okay, selepas itu beliau belajar di Darul Quran wal Hadis Perak selama setahun, iaitu pada tahun 2017. Maknanya tahun 2017 beliau belajar di Wal Hadis Perak, di Darul di Perak. Ustaz Ali juga merupakan alumni Sekolah Kiblah. Kalau korang nak tahu, dia juga merupakan bekas pelajar Sekolah Kiblah selama 2 tahun. Dia belajar 1 tahun fast track dan 1 tahun lagi Pram, Pram Madinah. Selepas sahaja ambil Pram di Sekolah Kiblah, Ustaz Ali juga mendapat tawaran di Universiti Al-Albaid dan terus melanjutkan pelajaran di sana. Okey, sebelum saya menyerahkan kepada penceramah kita, suka saya untuk mengingatkan balik tajuk ataupun talk kita pada malam ini, iaitu matlamat dan kelebihan-kelebihan untuk menjadi matlamat dan kelebihan
menjadi penghafal Al-Quran. Malam ni kita sama-sama mengupas apa yang kita impikan atau matlamatkan dalam hidup untuk hafal Al-Quran, dan kelebihan-kelebihan yang kita tak pasti atau tak tahu kelebihan Al-Quran ini. Kita sama-sama noted. Okay. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan penceramah kita pada malam ini, Ustaz Ali bin Rezal Shah. Dengan sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wa sallallahu wa sallama ala man qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu dalam majlis ilmu walaupun secara maya. Dan insya-Allah sama-sama pada malam ini saya akan memberikan sedikit perkongsian mengenai matlamat dan kelebihan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, sebenarnya saya juga bukanlah orang yang layak untuk memberikan tazkirah dengan tajuk pada malam ini, dan saya juga bukanlah ustaz ya, sebenarnya saya masihlah pelajar, dan saya juga masih seperti kalian yang masih menghafaz dan murajaah Al-Quran. Dulunya saya juga pernah menghafal di Kiblah. Alhamdulillah, saya pernah mengulang hafalan saya dengan Ustaz Ramadan, dan saya juga pernah mengulang beberapa hafalan Al-Quran bersama dengan Syekh, siapa nama Syekh yang dari luar negara tu? Syekh Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid. Walaupun saya tidak diberi kesempatan untuk menghabiskan murojaah saya di sana, tapi saya sangat menginginkan kalaulah saya dapat menghabiskan murojaah tu, sebab saya terpaksa melanjutkan pelajaran ke universiti. Okey, jadi insya-Allah malam ini satu tajuk yang sangat menarik. Jika kita lihat zaman sekarang ni, sangatlah ramai penghafal Al-Quran. Okay, tidak asing lagi kalau kita pergi mana-mana, sentiasa ada tempat-tempat tahfiz. Okay, kita pergi mana-mana, engkau berapa hafal, berapa juzuk. Tapi malangnya tidak ramai yang menjadi penghafal yang sejati ataupun seorang yang penghafal yang benar-benar menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Okay, jadi mungkin salah satu sebab kenapa penghafal Al-Quran tu dia tak menjadi penghafal Al-Quran yang sebenar-benarnya, penghafal yang sejati, yang sentiasa menjaga hafalannya, adalah disebabkan dia tidak ada matlamat ataupun tujuan daripada dia menghafal Al-Quran. Okay, kita tengok zaman sekarang ni, mungkin dia nak pergi tahfiz tu sebab dia mengikut kehendak ibu bapanya, okay, sebab terpaksa ataupun hanya sekadar untuk sekolah, untuk sambung sekolah, untuk belajar, tetapi dia sendiri tak tahu, okay, apa matlamat dia sebagai seorang yang menghafal Al-Quran. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu. Saya juga suka untuk berkongsi. Semasa sebelum saya pergi ke pondok pesantren dulu, saya pernah cakap Ali sambung dulu dan hafal Quran setahun. Saya dengar macam tu, setahun. Dan saya pun sebelum tu saya memang tak pernah terdetik ataupun nak menghafal Al-Quran. Bila saya dengar tu saya cakap tak apalah, setahun je, sebab saya memang lebih minat kepada ilmu agama ataupun bahasa Arab. Jadi bila saya dengar macam tu setahun, saya rasa macam tak apalah, setahun je. Okay, tetapi rupa-rupanya setelah sampailah sekarang, saya menghafal Al-Quran bukanlah setahun. Okay, sehinggalah detik ini saya masih menghafal Al-Quran. Jadi memang menghafal Al-Quran ini tidak ada tempoh masa yang berhenti ataupun tidaklah dalam tempoh masa yang singkat,
tetapi dalam sehingga akhir hayat kita. Okey, baiklah. Okey, kita kena tahu dulu apa tujuan kita menghafal Al-Quran. Adakah kita menghafal Al-Quran ini disebabkan untuk membahagiakan ibu bapa? Okey, kalau kita cakap kita nak bahagiakan ibu bapa, sebenarnya banyak lagi amalan lain yang boleh kita lakukan. Okey, contohnya kita boleh berbakti, kita boleh contohnya mendoakan ibu bapa kita. Okey? Ataupun kita nak menghafal Al-Quran ini sebabkan kita nak mendapatkan julukan Al-Hafiz. Okay? Dan ramai sekarang yang kita tengok yang dia sangat bangga bila digelarkan Al-Hafiz, tetapi sebenarnya bukan senang dan mudah untuk kita mendapatkan Al-Hafiz. Okay? Sehingga dikatakan orang-orang yang penghafal Al-Quran yang benar-benar yang layak untuk mendapat Al-Hafiz ni apabila dia telah mentasmikkan hafalannya terhadap kepada syekh yang mutqin ataupun syekh dia sebanyak 80 kali. Bayangkan, kita je yang menghafal Al-Quran mungkin baru sekali habis, kita dah bangga dah menjadi seorang Al-Hafiz, kan? Sebenarnya menjadi Al-Hafiz ni bukanlah perkara yang mudah. Ataupun kita nak berlomba-lomba siapa yang paling cepat menghafal. Okay? Kita tengok kawan kita hafal cepat, kita pun nak cepat. Ataupun sebab kita nak ikut musabaqah, kan? Kita nak supaya kita dapat hadiah, okay? Dan kita pun dipandang oleh orang lain. Okay, jadi ini adalah semua tujuan-tujuan yang kita kena jauhkan. Okay, jadi sebaiknya kita kena letak 3 tujuan dalam kita menghafal Al-Quran. Yang pertama sekali iaitu untuk memelihara kalamullah. Okay, untuk memelihara kalamullah ni bukanlah satu tugas yang mudah. Dia adalah tugas penghafal Al-Quran yang benar-benar menghafal Al-Quran dan yang menjaga kalamullah sehingga akhir hayatnya. Okay, jadi kita niatkan, kita letak tujuan kita menghafal Al-Quran ni supaya kita nak jaga kalamullah daripada dirosakkan oleh kaum-kaum musuh-musuh Islam. Okay, jadi hari ini telah terbukti kalau ada satu ayat yang tersilap ataupun tersalah di mana-mana di apps ataupun di Al-Quran tu pun sendiri terkadang ada yang salah. Okay, jadi siapa yang dapat memelihara keaslian kalamullah itu melainkan penghafal Al-Quran. Jadi kita niatkan ketika kita nak menghafal Al-Quran, setiap kali sebelum kita hafal, kita kena pasang niat, ya Allah, aku menghafal ini untuk memelihara kalamullah, jadikanlah ia sebagai bukti cintaku kepadamu dan biarlah ganjaran yang engkau janjikan di akhirat kelak. Okey, dan seterusnya kita akan menjadi ahlullah seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas qalu wa man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Okay, yang bermaksud sesungguhnya bagi Allah terdapat ahlinya di kalangan manusia. Lalu mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Jawab baginda, mereka ialah ahli Al-Quran, ahlullah dan yang diistimewanya. Jadi untuk menjadi ahlullah ni memang Allah berikan satu keistimewaan yang khusus kepada penghafal Al-Quran. Okay, jadi Ibnu Al-Jazari mengatakan siapakah ahlullah itu? Ibnu Al-Jazari mengatakan di dalam dia punya kitab, wa annahum fin nasi ahlullahi wa anna rabbana bihim yubahi wa qala anhum fil qur'ani wa kafa bi annahu awrathahu man istafa. Okay, jadi Ibnu Al-Jazari mengatakan ahlullah yang dimaksudkan tadi dalam hadis tersebut adalah mereka yang mereka penghafaz Al-Quran. Okay, bahawa sesungguhnya mereka di kalangan manusia sebagai ahlullah, sesungguhnya Tuhan kami dengan mereka pasti berbangga. Dia berfirman tentang mereka dalam Al-Quran dan memadai bahawa sesungguhnya dia mewariskannya siapa yang terpilih. Okay, jadi memang Allah telah pilih ahlullah di kalangan manusia. Dan ini adalah salah satu matlamat yang paling besar untuk kita kejar. Okay, sebab tidak ada amalan yang selain daripada penghafal Al-Quran yang boleh menjadi ahlullah. Okay, dan yang seterusnya, yang ketiga iaitu membimbing kehidupan kita. Jadi hari ini kita lihat ramai yang mungkin penghafal Al-Quran tetapi pribadi dia ataupun akhlaknya tidak seperti penghafal Al-Quran. Okay, jadi kena cek balik. Kena cek. Mesti ada yang salah dalam tujuan ataupun niat dia dalam menghafal Al-Quran. Okay. Okay, contohnya dalam membimbing kehidupan kita ni, dengan Al-Quran lah, dengan menghafal Al-Quran lah, kehidupan kita akan teratur. Okay. Dengan menghafal Al-Quran lah, kita akan dapat
hidup dan beramal dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang kita hafal. Jadi contoh dalam kita menghafal, contoh kita hafal ayat wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Okay, kita hafal ayat tu. Tapi kita tak menjaga pandangan kita. Okay, jadi ini dia tidak mengamalkan apa yang dia hafal. Okay, sepatutnya dengan hafalan Al-Quran tu dia ingat. Setiap kali dia mungkin keluar, dia tengok ada ajnabi, jadi dia kena menundukkan pandangan dia berdasarkan apa yang dia telah hafal. Kalau kita tengok ada orang yang hafal Al-Quran, dia hafal wa kullil mu'minin tu, dengan orang yang mengamalkannya. Jadi antara dua ni, mengamalkan tu adalah lebih dituntut. Tetapi kalau orang yang menghafal dan juga dia mengamalkan sekali, maka ini adalah yang terbaik. Jadi yang paling penting sekali kita dapat mengamalkan dari apa yang kita telah hafal tersebut. Okey, dan ketiga-tiga ini, okey, setiap amalan apapun itu kita kena ingat yang kita buat ini kenalah untuk mencari redha Allah. Okey, jangan sekali-sekali kita menghafal untuk mencari redha manusia ataupun untuk mendapat pujian ataupun untuk dikatakan hafizul Quran. Okey, ghayatullahi ghayatun nasi ghayatun la tudrak wa ghayatullahi ghayatun tudrak. Jadi untuk kita mencari redha-Nya Allah ni adalah sesuatu redha yang sangat dapat kita tunai, dapat kita capai, dan untuk mencari redha manusia ni tidak akan pernah adalah satu cita-cita yang tidak akan tercapai. Okey, jadi kita kena pasang niat selepas ni. Kenapa kita perlu kenapa kita nak bila kita tiada matlamat dalam hafal Al-Quran. Okey, jadi yang paling impak yang paling besar apabila kita tak ada matlamat, biasanya kita akan terhenti di tengah jalan. Okey, sebab kita sendiri tidak ada matlamat ataupun matlamat kita itu salah. Jadi biasanya kita akan terhenti di tengah jalan. Okey, kita lihat hari ini ramai orang yang menghafal Al-Quran tetapi selepas dia dah habis, dia tak menjaga hafalannya, dia tak murojaah. Okey, jadi disebabkan matlamat dia sendiri salah. Contoh dia nak hafal Al-Quran disebabkan dia nak habis 30 juzuk. Jadi benda tu tidak sepatutnya lah. Okay, dia nak habiskan sekadar tasmid 30 juzuk dan kemudian dia tak ulang. Jadi ini adalah salah satu matlamat yang salah, dan tujuan kita menghafal Al-Quran tu bukanlah untuk berapa banyak kita boleh tasmid dengan ustaz, okay? Tetapi berapa banyak kita boleh ingat. Sebab hafal tu maksudnya hafal, bukan maksudnya kita hafal kemudian kita lupa. Jadi itulah antara salah satu kalau kita tiada matlamat. Jadi bila kita ada matlamat, so kita ada sesuatu benda yang kita akan kejar. Kita akan rasa semangat untuk menghafalnya, untuk kita kejar. Jadi memang matlamat ni sangat penting, dan matlamat ni juga merupakan satu perkara yang perkara awal yang sepatutnya kita tentukan dan kita kena rancang dari awal. Okay, sebab man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Okay, maksudnya siapa yang awalnya baik, maka pengakhirannya juga baik. Jadi kalau kita dah letak matlamat kita menghafal Al-Quran ni kerana untuk mencari redha Allah, untuk menjaga kalam Allah, okay, untuk kita dapat mengamalkan isi kandungannya, maka insya-Allah kita akan dapat penghujung kita pun akan baik. Kita akan dapat memegang dan memelihara Al-Quran itu sehingga akhir hayat kita. Okay, jadi tidak semestinya kita dah habis 30 juzuk kita melupakannya. Okay, sebab matlamat kita bukan untuk menghabiskannya, okay, tetapi untuk menjaganya. Okay, seterusnya kita kena ingat juga, okay, apa tujuan Al-Quran itu diturunkan. Okay, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Okay, jadi Allah berfirman, kitab ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, iaitu kitab yang mengandungi banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini disebutkan liyadabbaru, iaitu untuk mentadabburi Al-Quran. Okay, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi kita lihat hari ini ramai penghafal Al-Quran tetapi tidak ramai yang
boleh mahu mentadabburi Al-Quran. Sedangkan kalau kita lihat apa tujuan kita menghafal Al-Quran kalau kita tidak faham. Jadi ini antara kesalahan penghafal-penghafal Al-Quran. Mereka menghafal tetapi tidak memahaminya. Okay, kalau kita sekadar hafal di lisan kita, apa manfaat yang kita boleh bagi kepada orang? Walaupun memang ada manfaatnya. Contohnya kita boleh jadi imam, kita boleh dijemput ke majlis-majlis, mungkin majlis-majlis Al-Quran kita boleh bacakan. Tetapi manfaatnya tu tidaklah sama seperti orang-orang yang mengamalkannya dan orang yang mentadabburinya. Okay, jadi kalau kita lihat, okay, sebenarnya menghafal Al-Quran ni bukan hanya sekadar menghafal semata-mata, tetapi juga menghafal, mentadabburinya. Okay, jadi Allah sebut dalam Quran seperti yang mana Allah sebut, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Jadi Allah sebut nazzalahu ala qalbika. Allah sebut diturunkannya ke dalam jiwa dan dada kamu, bukan ke atas lisan. Okay, diturunkan tu bukan dengan sekadar lisan, tetapi hendaklah ditadaburi. Jadi Al-Quran itu akan menjadi mubarakan idza tadabbaru. Akan menjadi sesuatu, kita akan diberkahi dengan Al-Quran kalau kita mentadabburi ayat Al-Quran tersebut. Okey, seterusnya saya akan seperti topik pada malam ini, selain daripada matlamat Al-Quran. Okey, jadi apa motivasi kita untuk menghafal Al-Quran? Iaitu banyaknya kelebihan-kelebihan dalam menghafal Al-Quran. Okay, jadi dalam kita menghafal Al-Quran ni bukanlah perkara yang mudah dan terkadang juga kita merasa malas. Tetapi kalau kita tahu kelebihannya, jadi mungkin tidak ada ruang lagi untuk kita bermalas-malasan dan mungkin tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menghafal Al-Quran. Jadi memang banyak kelebihan dalam menghafal Al-Quran ini. Okay, sebenarnya tanpa kita sedari, hari-hari dalam kita menghafal Al-Quran tu, kita sedang mendapat pahala ataupun kita sedang menuai pahala. Okay, sedangkan orang yang membacanya, seperti mana yang hadis disebutkan, orang yang membacakan itu mendapat 10 ganjaran. Okay, itu untuk orang yang membacanya. Bagaimana dengan orang yang menghafalkannya? Okay, dan orang yang menghafalkannya, dia akan sentiasa mengulang-ulangnya. Okay, bukan sekali tetapi berkali-kali. Jadi bayangkan berapa ganjaran yang kita dapat daripada ayat Al-Quran yang kita baca itu. Jadi ini memang sangat ganjaran yang sangat besar. Okay, jadi memang untuk penghafal Al-Quran ni, ganjaran dia tidak sama macam mana orang yang sekadar baca Al-Quran. Okey, seterusnya, penghafal juga Al-Quran juga merupakan sebaik-baik manusia. Okay, seperti mana sabda Nabi SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Okay, Allah tak kata sebaik-baik kamu adalah yang belajar sekian-sekian ataupun yang buat sekian-sekian, tetapi Allah kata yang mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, dia juga sebenarnya adalah sedang mempelajari Al-Quran. Okay? Jadi di sini juga membuktikan bahawa yang kita takkan menjadi sebaik-baik manusia kalau kita tidak mempelajarinya dan kita tidak mengajarkannya. Okay. Dan orang yang menghafal Al-Quran inilah adalah orang yang patut dicemburui. Okay, seperti mana sabda Nabi SAW, "La hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar." Okay, jadi ada dua golongan yang patut yang kita boleh ghibtah. Okay, ghibtah ni adalah satu kita panggil cemburu yang dibolehkan. Okay, ghibtah. Okay, jadi yang pertama adalah orang yang dikurniakan ilmu tentang Al-Quran, lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang. Jadi siapakah mereka ini kalau bukan orang yang menghafal Al-Quran? Orang menghafal Al-Quran, dia akan sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Dia baca dari malam ke siang. Jadi mereka inilah yang patut kita cemburu. Okay? Walaupun kalau kita lihat pelajar tahfiz mungkin merasa mereka ni pelajar yang paling terbebani. Okay? Sedangkan kalau kita dalam sekolah tahfiz kan ada tahfiz kiblah ni, ada satu tahfiz, ada sekolah. Okay? Sebenarnya tahfiz itulah yang sepatutnya sekolah kiblah perlu cemburui. Okay? Sebab dalam tahfiz ni kita sentiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Okey. Dan yang seterusnya kita akan mendapat syafaat di akhirat kelak.
Okay, dan yang mendapatkan syafaat itu adalah sahib. Okay, perhatikan hadis ini, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Okay, kalimah li ashabi itu adalah kepada sahibul Quran. Jadi siapakah sahibul Quran itu? Sahibul Quran itu adalah yang sentiasa mendampingi dan yang menghafal Al-Quran. Jadi insya-Allah orang-orang yang menghafal Al-Quran ini akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Okey, baiklah adik-adik sekalian, seterusnya diangkat derajat kita. Okey, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar Al-Khattab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Quran kaum-kaum, satu kaum, dan Allah akan menjatuhkan dengan kitab ini kaum yang lain. Jadi dalam menghafal Al-Quran ini kita juga boleh mungkin dijatuhkan oleh Allah kerana mungkin kita tidak mengamalkan atau tidak menjaganya dengan sebaik mungkin. Jadi menghafal Al-Quran ini derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita memuliakan Al-Quran itu dengan menghafalnya. Okey, dan yang seterusnya ini juga merupakan satu ganjaran yang besar ya untuk penghafal Al-Quran, iaitu pada akhirat nanti kita tahu di syurga ini dia ada tingkatan-tingkatan yang dia banyak tingkat. Jadi dikatakan Al-Quran tingkatan syurga ni ada sebanyak 6,000 lebih. Kejap, ada apa-apa ke? Okey. Okey, jadi tingkatan syurga ni ada banyak. Okay, para ulama mengatakan di syurga nanti ada 6,000 lebih tingkatan syurga. Okey, 6,000 tu dikira mengikut dengan jumlah ayat Al-Quran itu. Okey, jadi ayat Al-Quran ada jumlah dia ada 6,000 lebih. Jadi syurga itu mengikut sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran tu. Jadi penghafaz Al-Quran nanti dia akan naik sesuai dengan berapa banyak yang dia hafal. Okey, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha. Jadi akan dikatakan kepada penghafaz Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, kerana kedudukan kamu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi tingkatan syurga yang paling tinggi sekali adalah mereka yang paling banyak hafalannya. Okay? Dan ketika mana disuruh baca tu sudah tentunya bacaan daripada yang dihafal, bukan daripada yang kita baca bin nazar. Tetapi dengan dari hafalan Al-Quran yang kita hafal itulah semakin banyaknya hafalan kita, semakin tingginya kedudukan kita di syurga nanti. Dan ini adalah satu ganjaran yang sangat besar ya. Dan memang kita dianjurkan untuk meminta syurga Firdaus yang paling tinggi. Okey, dan dalam syurga nanti ada juga satu tingkatan yang diberikan kepada mujahidin. Okay, Allah berikan kepada mujahidin yang mana satu tingkat ke tingkat atas tu jaraknya bagaikan langit dengan bumi. Bayangkan berapa tingginya tingkat itu. Jadi memang setiap tingkat itu dia punya ganjaran dan nikmatnya sangat berbeza. Okay, jadi tentunya kita sebagai penghafal Al-Quran tu kita nak pilih yang tingkat yang paling tinggi sekali. Okey, dan ini adalah salah satu yang kita selalu dengar tentang dipakaikan perhiasan ataupun dipakaikan mahkota nanti di akhirat. Ini tidak sahih. Okey. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Okay, jadi hadis ini memang tidak sahih. Okay, tetapi walaupun dia tidak sahih, tetapi dia ada syawahid. Ada satu syawahid yang telah yang menaikkan taraf hadis ini kepada hadis hasan. Okay, sabda Nabi SAW, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar ويؤسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذه
Okay, bima kusina hadhi fayuqal bi'ahdi walidikumal Qur'an bi'akhdhi walidikumal Qur'an thumma yuqalu lahu iqra' was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadhan kana aw tartilan. Okey, maksudnya akan dipakaikan di akhirat kelak di kepalanya mahkota. Okey, dan kedua ibu bapanya akan diberi perhiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Lalu mereka berkata, mengapa kami tidak mengapa kami diberi bima kusiba bima kusina hadhi? Mengapa Nabi yang sebelum ini? Okey, apa tadi? Wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Jadi memang kita penghafal Al-Quran nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk naik di syurga yang paling tinggi nanti. Okey, dia akan terus naik selama dia membaca Al-Quran. Jadi memang tingkatan Al-Quran, tingkatan syurga nanti mengikut tingkatan kita mengikut jumlah hafalan kita. Okey, seterusnya juga dalam menghafal Al-Quran ni antara kelebihannya ialah ia dapat mendorong kita untuk beramal soleh. Jadi penghafal Al-Quran ni, kalau ada penghafal Al-Quran yang mungkin dia ataupun malas untuk melakukan amal-amal soleh, jadi mungkin ada yang salah pada hatinya. Sebab dalam menghafal Al-Quran inilah kita akan mudah untuk bangun qiyamul lail, okay, mudah untuk berzikir dan waktu kita akan sentiasa terjaga. Okay, sebabkan kita menghafal Al-Quran, kita akan ada rasa tanggungjawab untuk qiyamul lail, kita ada rasa untuk bangun malam. Okay, dan bangun malam ini perlu digunakan sebaik-baiknya oleh penghafal Al-Quran. Okay, jadi penghafal Al-Quran dia dapat mengulang hafalannya semasa dia bangun malam. Okay, dia hafal Al-Quran, dia dapat mengulang hafalannya semasa malam. Jadi hafalan Al-Quran semasa di waktu malam ni sangat-sangatlah sesuai untuk para hafiz untuk mengulang hafalannya. Okay, seterusnya zikir. Zikir merupakan zikir yang terbaik adalah kalamullah. Jadi apa benda yang kita baca selama ini, yang kita zikirkan adalah kalamullah. Okay, jadi seharusnya tidaklah sepatutnya seorang penghafal Al-Quran tu dia mengucapkan lisan-lisannya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Okay, jadi aiblah bagi seorang penghafal Al-Quran yang berkata kesat ataupun berkata perkataan yang tidak elok. Okay, sedangkan dia penghafal Al-Quran, tetapi dalam yang masa yang sama dia juga mencarut, dia juga menghina orang lain. Okay, jadi itu sepatutnya tidak dilakukan. Okay, kita hafal la yaskharu qaumun min qaumin, okay, jangan mengeji sesuatu kaum yang lain. Jadi seharusnya apa yang kita hafal tu kita amalkan, bukan sekadar di lisan kita. Okay, dan seterusnya untuk penghafal Al-Quran ni waktu dia memang terjaga. Okay, kalaulah tidak kerana menghafal Al-Quran, mungkin seorang itu waktu dia tak terjaga. Jadi seorang penghafal Al-Quran ni dalam sehari itu tidak boleh kalau tidak ada Al-Quran ataupun tidak ada hafalan yang dia ulang. Jadi ukuran bagi seorang penghafal Al-Quran, kita tak tanya dalam sehari ni kau ada baca Quran tak? Kita tak tanya macam tu. Tapi ukuran bagi seorang penghafal Al-Quran, kita tanya dalam sehari ni dah berapa juzuk kita ulang? Dalam sehari ni dah berapa ayat yang kita telah ulang? Okay, walaupun sejuzuk, yang penting dalam sehari tu kita tak boleh terlepas daripada sama sekali tidak menghafal ataupun meroja Al-Quran. Okay, jadi memang untuk menghafal Al-Quran ni memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Okay, sebab kita tahu Al-Quran itu adalah mukjizat dan tidak semua yang boleh menghafalkannya. Maka kita juga tidak boleh bermudah-mudah dalam menghafal Al-Quran. Jadi memang waktu ni, masa ni memang paling banyak kita kena korbankan. Okay, kalau masa orang tidur kita kena bangun. Okay, masa orang bermain kita kena hafal Quran, kita kena ulang Al-Quran kita. Jadi memang waktu kita sangatlah kita kena jaga betul-betul dan habiskan sebaik mungkin untuk Al-Quran. Okay, jadi bila mana kita telah letak diri kita untuk menghafal Al-Quran, maka kita kena bersedia untuk mengorbankan waktu kita. Okay, jadi dikatakan ada seorang ulama ni semasa dia
kalau dia berjalan untuk pergi kuliah, untuk pergi ke majlis ilmu, dia tak suka untuk berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Dia tak suka berjalan ramai-ramai. Okay, sebab apa? Sebab dia nak mengulang Al-Quran. Jadi bila dia berjalan sendiri, okay, dari rumahnya ke majlis ilmu itu, dia dapat memurojaah hafalannya. Okay, disebabkan dia dapat berjalan sendiri itu tadi. Sebab kalau kita berjalan dengan kawan-kawan ni biasa kita akan sembang dan berbual-bual. Okay, daripada tu kita lebih baik berjalan sendiri dan kita dapat memurojaah hafalan kita. Sampai begitu sekali ulama-ulama ni mencuri masa untuk menghafal ataupun mengulang Al-Quran. Okay, dan ini yang paling best sekali ya. Okay, jadi untuk penghafal Al-Quran ini, setelah kita mungkin selepas kita hafal Al-Quran, kemudian kita melanjutkan ke pengajian seterusnya, ini sangatlah membantu kita. Jadi Al-Quran ni, walaupun kita telah menghabiskan masa kita untuk menghafal Al-Quran, sebenarnya kita tidak ketinggalan. Okay, sebenarnya Al-Quran itu sendiri memudahkan kita. Okay, daripada hafalan Al-Quran kita telah terlatih untuk menghafal, sehingga kan kita sendiri mudah untuk belajar ilmu lain. Okay, telah terbukti sekarang, okay, ramainya penghafal Al-Quran apabila dia masuk ke mengambil SPM, telah terbukti biasanya penghafal Al-Quran ni akan mendapat keputusan yang cemerlang. Okay. Jadi contohnya kita nak belajar sorof ataupun ilmu nahu. Jadi kita boleh ambil terus daripada contoh-contoh ayat Al-Quran yang kita telah hafal. Jadi memang penghafal Al-Quran ni dia banyak keistimewaan yang dia boleh guna dalam Al-Quran tu. Dia boleh guna untuk ilmu nahu. Okay, kalau dia belajar fiqh, dia boleh tahu, ingat dalil-dalil tu. Jadi kalau masa exam tu, dia tak perlu ingat lagi dalil-dalil. Sebab dia dah hafal dulu. Jadi dia just baca sekejap, dia dah ingat dah. Okay, begitu juga ada nahu. Okay, untuk orang yang menghafal Al-Quran ni, sangatlah seiring dengan nahu itu sendiri. Sebab nahu ini diambil daripada Al-Quran. Okay, sebab nahu merujuk kepada Al-Quran. Jadi contoh kalau kita baca, innama yakhshallahu keha. Kita boleh tahu. Okay, kalau innama yakhshallahu, Allah yang takut. Jadi seorang penghafal Al-Quran, dia boleh ambil contoh tu terus dari Al-Quran sebab dia dah hafal, dan memang Al-Quran itu adalah sumber kepada nahu. Okey, seterusnya kalau dia mengaji usul fiqh, okey, adik-adik mana-mana yang nak sambung ke pengajian agama, memang Al-Quran ni sangat-sangat membantu. Okey, sebab dalam usul fiqh nanti dia akan mudah untuk faham dalil, begitu juga dengan akidah, begitu juga dengan tafsir. Okay? Kalau kita belajar tafsir, kita dapat istihdar makna ayat selalu. Maksudnya istihdar ni kita dapat on the spot, depan mata kita dah tahu ayat ni. Sebab kita dah hafal. Jadi memang seorang penghafal Al-Quran ni memang sangat mudah untuk memahami ilmu lain. Jadi kita jangan pernah rasa ketinggalan ataupun rasa aku nak fokus benda lain, aku tak nak fokus Al-Quran. Sebenarnya memang dalam aturan ataupun urutan penuntut ilmu ni adalah hendaklah dimulakan dengan Al-Quran. Okay, jarang sekali ada ulama yang kita dengar dia ulama tetapi dia tidak hafal Al-Quran. Jadi memang setiap dari kita kena dimula dengan menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran itu tidak terhenti di situ, tetapi kita teruskan dengan memahami, okay, belajar nahu, belajar tafsir, mentadabburi Al-Quran, dan yang paling penting kita mengamalkannya, tidak sekadar menghafalnya. Okey, jadi di sini ada pesanan daripada Dr. Aiman Suaid. Okey, Syekh Aiman Suaid ni dia banyaklah memberi tazkirah pada zaman sekarang. Dia adalah ulama Syariah. Okay, dia memberi sebuah pesanan kepada penghafal-penghafal Al-Quran. Okay, dia bagi secara ringkasnya ada 5 huruf ta yang perlu kita pegang sebagai penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah keinginan. Okay, ataupun ta tu diambil daripada tasmim, at-tasmim, iaitu keinginan ataupun kehendak. Jadi setiap kali kita nak lakukan apa pun, dia tidak akan berjalan dengan lancar melainkan kita ada keinginan. Okay, jadi kita tanya diri sendiri kita, adakah menghafal Al-Quran ni kita nak? Kalau kita nak, insya-Allah kita akan dapat. Kehendak Al-Quran tadi seperti yang saya katakanlah, keinginan untuk kita hafal Al-Quran ni untuk apa? Tujuan dan matlamat kita tu kena benar. Man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Siapa yang awalnya benar, maka akhirnya akan benar. Jadi memang kita kena letak target. Kalau orang tu sendiri tak suka hafal Al-Quran,
Dia kena banyak ubati dia punya hati. Kenapa dia tak suka Al-Quran? Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, kita kena cinta dulu. Kita kena ada keinginan untuk kita hafal Al-Quran. Okay, jadi bila kita ada target, bila kita dah suka, kita akan berusaha untuk mengejar cita-cita kita untuk menghafal Al-Quran. Okey, dan seterusnya, ta yang kedua iaitu at-tadarru' ila Allah, iaitu kita rendah diri terhadap Allah. Okay, kita kena ingat Al-Quran ni adalah kalamullah. Jadi kita tidak akan dapat menghafal Al-Quran itu melainkan Allah yang bagi. Jadi setiap satu ayat, setiap satu huruf yang kita dapat hafal tu semuanya Allah yang bagi. Jadi kita kena minta pada Allah dan kita kena rendah diri pada Allah, kena banyakkan istighfar, kena banyak minta ampun pada Allah sebab Al-Quran itu Allah yang turunkan. Jadi kita kena berbuat baik kepada Allah. Kita kena rendahkan diri kita kepada Allah. Okay? Jadi salah satu tips mungkin kalau kita susah untuk menghafal Al-Quran, kita rasa susah nak ingat. Okay, jadi mungkin sebab kita ada dosa yang kita buat kepada Allah. Okay, sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Bagaimana kita nak hafal Al-Quran dalam masa yang sama kita bermaksiat kepada Allah. Jadi banyakkan istighfar. Okay, kalau kita rasa susah, kita berhenti sekejap, kita istighfar. Okay, kita mengakui kesalahan kita supaya insya-Allah dengan istighfar kita itu Allah akan permudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah at-tarkiz, fokus. Okay, jadi seorang penghafal Al-Quran dia kenalah fokus dengan hafalan dia. Sangat tidak patut untuk penghafal Al-Quran dia melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Okay, at-tarkiz. Jadi penghafal Al-Quran dia kena semasa menghafal dia kena fokus betul-betul. Okay, semasa murojaah dia kena murojaah betul-betul. Jadi dia memang kena ada waktu khusus yang dia fokus. Okay, walaupun mungkin sekarang kita tak sekolah, kita tak belajar secara bersemuka, tapi kita juga kena fokus walaupun kita di rumah, walaupun secara online, walaupun kita belajar secara maya, tapi kita kena tetap kena fokus. Sebab kalau tak fokus, okay, jadi yang keempat adalah kita ulang hafalan. Kita panggil at-tikrar. At-tikrar. Okay, ada pepatah Arab, idza takarrara taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Maksud dia, kalau kita ulang, maka kita akan ingat. Taqarrara ni dia maksud dia tetap akan sentiasa diingat dengan banyaknya mengulang. Jadi Al-Quran ini kalau kita tasmi', kita tak boleh terus lupakan. Biasanya kalau kita tasmi', lepas tu kita tak ulang, biasanya dia akan hilang sekejap. Dalam sehari tu, bila kita tanya esok, dia tak ingat dah. Kalau kita tak ulang, dia akan terus hilang. Jadi setiap hafalan yang kita hafal tu, kita kena ulang banyak. Jadi orang yang semakin banyak kita ulang, semakin banyak kita ingat dan semakin lama kita ingat. Kadang kita selalu tertipu dengan hafalan kita. Kita rasa kita dah hafal, tapi sebenarnya kita tak hafal. Sebab dalam Al-Quran ni, dalam menghafal ni, dia boleh tersimpan dalam short term dan dia boleh simpan dalam long term. Short term ni mungkin kita hafal sekejap tetapi cepat juga hilang. Dia hanya sekadar untuk jangka masa yang pendek. Okay, tapi untuk kita nak menghafal untuk long term ni, dia kena melalui proses yang lama. Dia kena banyak mengulang. Okay, dikatakan ada ulama dahulu dia menghafal, dia baca sebelum hafal tu sebanyak 100 kali dan dia hafal tu sebanyak 100 kali. Dia memang tikrar ni dia menguatkan hafalan. Jadi kalau kita hafal, kita baca ulang 3 kali, mungkin kita tak berapa ingat. Tapi kalau kita baca 50 kali, 100 kali, sebelum kita dah hafal, kita mungkin dah terhafal. Sebab kan banyaknya ulangan hafalan itu. Dan seterusnya murajaah. Dan inilah adalah at-ta'ahud. Okay, tak yang kelima adalah at-ta'ahud. Dan at-ta'ahud inilah yang paling tidak ramai boleh orang lakukan dan ramai yang orang tinggalkan. Okay, sedangkan Al-Quran itu bukanlah perkara yang kita boleh tinggalkan begitu saja. Okay, dalam hadis disebutkan hafalan ini lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Okay, jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kita dah habis, lepas tu kita tinggalkan. Okay, jadi itu salah satu perkara yang sangatlah sia-sia. Okay, jadi disebabkan
kita ada sifat lupa, tidak dapat tidak kita kena murojaah. Jadi kalau orang tu dia berhasrat ataupun tujuan dia nak hafal, aku nak habiskan 30 juzuk sahaja. Lepas tu dia tak ulang. Jadi ini adalah salah satu penghafal Al-Quran yang salah lah. Jadi sebab dia nak sekadar hafal 30 juzuk tu, maksudnya dia ada tugas lain lagi, iaitu dia kena murojaah, dia kena jaga, dan dia kena amalkan, dan dia kena tadabbur, dan dia kena amalkan. Jadi bukan sekadar menghafal. Terkadang lupa ni juga salah satu nikmat. Lupa ni juga merupakan salah satu nikmat. Okay? Kalau orang tu dia tak lupa, maksudnya dia ingat je dengan hafalannya, maka dia tak perlu murojaah. Sebab dia ingat je. Jadi lupa ni dia boleh jadi satu nikmat, dan dia juga boleh jadi satu balak. Okay? Semua orang yang menghafal akan lupa. Semua orang akan lupa. Yang membezakan adalah orang yang mengulang dan orang yang tak mengulang. Dan memang lupa ni adalah bencana ilmu. Afatul ilmi an-nisyan. Afatul ilmi an-nisyan. Okay? Bencana ilmu tu adalah lupa. Okay? Dan memang manusia tu, al-insan sendiri tu diambil daripada kata nasiya. Nasiya bermaksud lupa. Jadi macam mana kita nak hilangkan daripada lupa, melainkan tidak dapat tidak melainkan dengan kita murojaah. Okay? Murojaah Al-Quran, murojaah apa yang telah kita hafal. Dan orang yang menghafal Al-Quran ni, dia tidak akan pernah rasa menyesal apabila dia telah menghafal Al-Quran dan dia telah ikhlaskan niat dia untuk menghafal Al-Quran. Okay? Jadi saya yang dulunya ayah saya kata nak hafal Quran hanya satu tahun. Okay? Bila saya sampai sekarang, saya sedar sampai detik ini saya masih lagi murojaah, dan benda tu memang kita tak boleh nak lepas. Jadi penghafal Al-Quran ni dia kena tahu yang bila dia dah masuk ke dunia tahfiz, dia ada tugas yang perlu dia jaga. Dia ada tanggungjawab untuk dia menjaga hafalannya. Jadi memang bukan orang-orang yang biasa yang dapat menghafal Al-Quran ni. Jadi saya rasa untuk perkongsian malam ini saya cukupkan dulu sampai sini. InsyaAllah kita semua dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kesabatan dan keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran, dan menjadi penghafal Al-Quran yang sejati, menjadi penghafal Al-Quran yang sentiasa menjaga kalam Allah kerananya sehingga ke akhir hayat. Okay, saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, sekiranya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ali. So, banyak tak banyak ilmu yang korang dapat ni. Saya pun dapatlah juga sedikit sebanyak tujuan menghafal Quran, matlamat kan. Matlamat hafal Quran. So, saya harap korang semua juga dapat apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali, Ustaz Ali sebentar tadi. Okey. Okey Ustaz. Para pelajar ada beberapa soalan yang ingin menanyakan kepada Ustaz. Jadi sudikah Ustaz menjawab soalan-soalan tersebut? InsyaAllah kalau saya dapat jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya tak jawab. Okay. Dipersilakan soalan pertama daripada pelajar Syazmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar ada orang cakap ada satu hadis yang menyebut kelebihan menghafal Al-Quran dapat beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga yang wajib neraka. Macam tu lah lebih kurang. Adakah hadis tu sahih, Ustaz? Okey, hadis tu memang tidak sahih. Disebabkan dalam perawi tu ada yang dikira matruk. Jadi hadis tu tak boleh diguna pakai. Tu sebab tadi dalam saya sebutkan kelebihan-kelebihan penghafal Al-Quran, saya tak masukkan hadis tu. Sebab hadis tu memang tak sahih. Jadi
hadis tu, penghafal Al-Quran tu kita sendiri yang mendapatnya dan kita tak ada memberi syafaat kepada orang lain. Okay, walau bagaimanapun ada satu hadis tu yang kita boleh menghadiahkan pakaian perhiasan kepada kedua orang tua kita dan ada syawahid yang berstatus hasan. Dan hadis yang memberi syafaat kepada 10 orang tu tak sahih. Jazakumullah khairan. Okey. Wa iyyaka. Baiklah, ada lagi soalan. Okey. Soalan seterusnya daripada pelajar juga ingin menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya soalan. Soalannya, macam manakah cara untuk membangkitkan minat untuk menghafal Al-Quran? Okey, baik. Soalannya macam mana kita nak membangkitkan minat dalam menghafal Al-Quran. Okey, sebenarnya dalam panjang-panjang saya cakap tadi sebenarnya dah ada jawapan. Okey, antaranya salah satu kita kena tahu kelebihan-kelebihan menghafal Al-Quran. Okey. Jadi sebab salah satu penyebab kenapa orang malas nak hafal Quran, kenapa orang tak minat nak hafal Quran, sebab dia tak tahu kelebihannya. Jadi orang tak tahu kelebihan, jadi dia tak nak cuba untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi sebab itu salah satu sebab. Yang pertama, dia kena tahu kelebihan-kelebihan yang Allah telah janjikan untuk penghafal Al-Quran. Okay, yang kedua, dia kena ada matlamat dan tujuan. Seperti yang tadi kita tajuk perbincangan kita malam ini. Okay, sebab bila dia ada matlamat, so dia ada rasa untuk mengejar dia punya cita-cita dan dia punya impian. Okay, sebab bila dia menghafal Al-Quran tanpa ada matlamat, so dia menghafal tu sekadar menghafal begitu dan dia tak ada satu yang dia nak kejar, dia tak ada target. Satu lagi nak minat tu, kita kena niatkan untuk mencintai Allah dan Rasul. Okay, sebab Al-Quran ni adalah sumber ilmu dan semua permasalahan hidup kita ada dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita nak faham Al-Quran, macam mana kita nak belajar Al-Quran, melainkan kita kena mula dengan menghafal Al-Quran. Okay, dan itu sedikit sebanyaklah antara caranya kita nak minat menghafal Al-Quran. Faham. Okey. Ahmad. Soalan seterusnya daripada pelajar juga. Dipersilakan soalan yang ketiga. Pelajar. Ustaz, bagaimanakah cara supaya tidak mudah untuk lupa ayat-ayat atau juzuk yang telah dihafal? Okey, soalan dia bagaimana cara supaya kita tidak mudah lupa ayat-ayat yang telah kita hafal. Yang pertama tadi at-tikrar, banyakkan at-tikrar. Banyakkan kita mengulang. Orang yang menghafal Al-Quran, sebelum dia hafal dia baca sebanyak 10, 50 kali. Dia akan hafalan dia tu akan lama dia ingat berbanding dengan orang yang hafal tetapi dia hanya ulang sekali, 2-3 kali. Jadi seperti yang saya katakan tadi, at-tikrar. Okay, kita kena banyakkan mengulang hafalan. Idza takarrara taqarrara. Okay, kalau kita ulang maka kita akan ingat. Pertama sekali adalah banyakkan mengulang. Okay, banyakkan kita ulang baca. Okay, contoh kita sebelum kita hafal tu kita baca dulu. Okay, baca sebanyak 10 hingga 50 kali. Jangan kurang daripada tu. Kalau kita tengok betul-betul. Okay, kita tengok Quran tu sebanyak 10 hingga 50 kali. Lepas kita dah hafal, kita tutup tu pun sebanyak 10 hingga 50 kali. Okay, kalau tak mampu, kita buat 10 kali lah. Okay, InsyaAllah kalau kita banyak ulang tu, kita akan tak mudah lupa. Dan satu lagi, lepas kita tasmik, kita jangan tinggalkan begitu saja. Lepas tasmik, pastikan kita ulang semula. Dan satu lagi, ni mungkin soalan yang terakhir ya. Satu lagi dalam kita nak mengingat Al-Quran ni supaya tak mudah lupa adalah kita kena jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Sebab Al-Quran tu adalah daripada Allah dan Allah lah yang memberikan
pun yang yang memudahkan kita untuk menghafal, bagaimana kita nak menghafal kalau kita bermaksiat dengan pemilik Al-Quran? Okey, ada lagi tak Mar? Tak ada dah Ustaz. Okay. So Okey. maknanya yang Tadi Ahmad tadi slide. Ha? Tadi slide ni nampak tak? Oh nampak? Nampak jelas. Oh, ingat. Okey. So yang hadis memberi syafaat tu tak sahih lah maksudnya. Betul. Maksudnya cara yang cara untuk lupa cara yang untuk susah untuk lupa tahu kelebihan lah kan. Tahu kelebihan Al-Quran kalau kita nak minat Al-Quran tu. Yang ketiga kalau tak nak mudah lupa, kita kena banyakkan membaca dan jauhi maksiat. Okay. Baiklah. Dengan habisnya soalan ketiga, maka habislah soalan ni. Oh, ada yang nak tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam mana nak istiqomah dalam menghafal Quran ni supaya tak malas menghafal Quran selain daripada waktu halaqah. Dan boleh tak Ustaz bagi kata-kata semangat untuk orang yang down dalam menghafal Al-Quran? Saya minta maaf kalau soalan saya dah ada jawapan waktu Ustaz Selamat tadi. Syukran Ustaz. Boleh Ustaz jawab Ustaz? 20 minit lagi. Okey, waalaikumsalam. Untuk istiqamah dalam menghafal Al-Quran tadi, yang pertama tadi kita kena betulkan dulu niat. Okey, jadi antara amalan apa pun, amalan apa pun kalau kita nak istiqamah, kita kena niat. Niat kita kenalah ikhlas lillahi ta'ala. Sebab contoh kita niat solat malam, melihatkan kepada orang lain, tanpa ada niat yang ikhlas, amalan itu akan terputus. Sebab bila tak ada orang, kita tak akan buat. Bila orang tak ada, kita tak solat malam. Kalau ada orang ada, kita solat malam. Sebab dia tak ikhlas. Tapi bila kita ikhlas, kita betulkan niat kita menghafal Al-Quran lillahi ta'ala, maka kita akan sentiasa cuba untuk menghafal dan menjaga Al-Quran. Dan kemudian untuk kita istiqamah dalam menghafal Al-Quran ni, kita masuk dalam bidang-bidang Al-Quran ataupun bidang-bidang ilmu agama. Contoh, kalau kita dah habis dalam tahfiz nanti, kita sambung untuk seperti DQ, ataupun ke mana-mana tahfiz supaya kita dapat mengulang hafalan Al-Quran. Ada satu lagi, supaya kita tetap menjaga hafalan Al-Quran ni, kita boleh menjadi guru, menjadi guru tasmik. Sebab dengan kita dengar bacaan pelajar-pelajar, kita dapat automatik sekali kita akan dapat merojaah hafalan yang kita telah hafal. Dan kata-kata semangat, mungkin untuk menjadi penghafal Al-Quran ni memang tidak mudah. Jadi kita tidak akan dapat menghafal Al-Quran tu melainkan dengan tidak dapat menghafal Al-Quran dengan bermudah-mudah. Jadi memang kita kena banyak korbankan waktu. Dan semua waktu yang telah kita lalui, penat lelah yang telah kita lalui di dunia ni, dia bukan tidak hanya dibalas ketika akhirat, tetapi juga Allah akan balas ketika kita berada di dunia. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, minta maaf sangat kerana masa tidak memberi keizinan. Okey. Baiklah, dengan habisnya soalan keempat, maka habislah soalan-soalan dan perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ali kerana sudi menyampaikan ilmu-ilmu dan tips-tips sedikit sebanyak kami semua dapat mengambil pengajaran daripada perbincangan yang Ustaz berikan tadi. Saya juga ingin meminta maaf jika ada sebarang kekurangan dan kecacatan. Kerana ini merupakan kali pertama dalam hidup saya menjadi moderator, dan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberikan saya peluang untuk bercakap di hadapan ini. Terima kasih juga buat para pelajar dan guru-guru yang menjayakan program ini. Semoga Allah memberikan kita semua rezeki. Okey, baiklah, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita semua keluar,
suka saya untuk meminta para pelajar dan guru-guru untuk mengambil gambar bersama-sama. Diminta para pelajar dan guru-guru untuk membuka kamera kalau boleh. Okey, buka kamera semua. Nak ambil gambar sekali. Buka kamera, pelajar. Kamera. Pelajar buka kamera. Syekh Afiq Asmadi buka kamera. Kita nak ambil kenangan ni, bukan tak tahu lagi bila boleh macam ni kan. Okey. Buka kamera. Kita ambil gambar. Syekh Afiq Asmadi, dah ada lah. Okey. Okey. Senyum semua. 1, 2, 3. Wah. Jap. Allah. Jap. Okey, terima kasih Ali. Ustaz Ali, terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada semua guru-guru ya dan pelajar-pelajar yang join program pada malam ini. Saya ucapkan tahniah lah kepada semua. Jazakallah khairan kathiran. Okey, syukran. Okey, selamat bercuti lagi. Okey, lagi sekali kita buat style. Kita buat apa? Freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekali saya tak sempat freestyle. Tak sebab freestyle lah. Okey. Okey, semua buka kamera. Okey. 1, 2, 3. Okey, lawa. Okey. Jazakallah khair kepada semua. Okey. Jazakallah khair kepada Ustaz Ali. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Handsome, Saudara Rashid dan Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira pelajar-pelajar boleh bersurai semua. Okey, boleh. Terima kasih Ustaz. See you, Ustaz. Okey, boleh bersurai. Terima kasih. Anda minta diri dulu. Semua pelajar. Assalamualaikum.